Implication ni consists of two parts. Okay, ada dua bahagian. Kita ada antecedent, penyebab, dan diikuti dengan consequence, akibat. Okay, ada penyebab, ada akibat. Okay. Jadi, contohnya kalau ayat ni x equal to 0, then to 4. Jadi kita kata yang x equal to 0 ni, ini adalah antecedent. Okay. Dan x plus 4 equal to 4, ini adalah consequence. Okay. Ini adalah consequence. Ini pun ada ditanya dalam exam nyatakan antecedent, nyatakan consequence. Okay. So ni awak kena tahu yang depannya adalah antecedent, yang belakangnya adalah consequence. Okay, consequence. Jadi kita boleh tulis keadaan ni secara general ialah if P then Q. Means ni adalah statement yang pertama, ini adalah statement yang kedua. Okay. Ni secara general generally. Ataupun secara simbolik, dia adalah P. Sebenarnya ni cikgu buat tak jadi. Selalu dia auto tukar bentuk kan. Dia macam ni sebenarnya. Begitu. Okay, bentuk begini. P ini bermaksud kita gunakan ayat ni. If P then Q. Macam tu. Okay. Boleh ni untuk yang ada if, comma, then. Okay. If P then Q. Dia kena ingat kena ada comma-nya, kena ada if dan kena ada then. Okay. Cara tulis dia lah. Alright. Okay. Dan kita sambung lagi. Tengok pada modul. Okay, kita tengok pada modul. If Latif gets a bonus this year, then Latif will buy a new phone. Okay, pada kolom yang pertama ni, apa yang dia suruh isi kat sini ialah, ini dia minta antecedent. Okay, antecedent. Dan sini adalah kolom untuk consequence. C-Q-U-E-N-T. N-T. Consequence. Okay, boleh nampak tak tu? Tak berapa. Cikgu tak berani nak usik lagi, nak besar yang large, nanti kan takut ter-off lagi. Okay, halus awak tak nampak kan? Bismillah. Okay. Sebab kalau semua dah print tadi, then dah senang lah ceritanya. Okay. Okay, kat sini. Jadi dekat sini, dia kan generally dia adalah if P, then Q. So P ni adalah antecedent, Q ni adalah consequence. Jadi dekat ayat ni kita ambil yang pertama selepas if dan sebelum koma. So ini adalah P. Okay, ini adalah P. Dan yang belakangnya Latif will buy a new phone ni adalah Q. Jadi awak salin sajalah dekat tempat ni. Okey. Jadi kita akan tulis banyak nak kena tulis ayatnya panjang kan. So sini Latif
Latif gets a bonus this year. Itu adalah antecedent. Okay. Dan consequence ialah yang kedua. Latif will buy a new phone. Okay. The antecedent, consequence. Boleh Kita just pilih saja daripada combination yang ada kat sini. If x equal to 7, then x plus 3 equal to 10. Jadi yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Ini adalah antecedent. Antecedent is x equal to 7. Consequence ialah x plus 3 equal to 10. Okay. X plus 3 equal to 10. Yang ketiga, sama juga, ambil yang depan dan ambil yang belakang. So, x equal 30 degree is antecedent and sin x equal to 1/2 is consequent. Okay, untuk yang D, rainy day. Okay, rainy day ini adalah antecedent, penyebab, dan Azmi will not go to school ini adalah akibat. Okay, antecedent, consequence. Jadi ini adalah rainy day. Dan sini adalah Azmi will not go school. Okay. So yang akhir sekali, sama juga ambil yang depan dan yang belakang. So A subset B. Dan nampak kat sini dia boleh gunakan tajuk set pun. Okay. Untuk digunakan dalam statement. A union B equal to B. Okay. Antecedent and consequence. Okay, setakat ni boleh antecedent, consequence. Nak tanya apa-apa untuk antecedent dan consequence? Senang aja kan? Okey. So untuk yang seterusnya, dia dah bagi antecedent, dia bagi pula consequence. Kali ni antecedent dah ada, consequence dah ada. Awak nak gabungkan jadi implication. Okay, nak gabungkan dengan if P then Q. Okay, jadi antecedent ialah take too much salt in the food. Consequence dia ialah can get high blood pressure. So, bila kita gabungkan, dia akan menjadi if take too much salt in the food, comma, okay, comma, then can get high blood pressure. Okay, jadi dia kena gabungkan dua ayat ni. Gabungkan dua ayat ni. Right? Dan contoh yang kedua, if x more than 0, comma, then x is a positive number. Okay, kita gabungkan. Jadi balance nombor yang kat bawah ni, A, B, C yang ada dekat bawah ni, yang itu cikgu nak awak
buat dan nanti cikgu sebagai bukti awak menghadiri kelas cikgu lah. Tengok sama ada awak faham ke tidak, cuba buat sendiri. Okey, 3 ni awak siapkan. Right, tadi dah ada 1 page kan? Dan tambah dengan 3 yang ni. Okey. So ada lagi sikit last. Okey. Berkaitan dengan if then ni juga. Okey. Okey, tadi if then. Okey, if then. Kali ni kita ada if and only if. Ini disebut sebagai compound statement. Okey, kita gabungkan lah compound statement. If and only if. Tadi if, if P then Q. Kali ni if and only if. Jadi secara generalnya dia adalah P. Statement pertama itu adalah P. If and only if. Statement yang kedua Q. Okey, secara simboliknya anak panah tadi dah ada kiri kanan. Okey, anak panah tu ada kiri kanan. Okey. Jadi if and only if ni, compound statement ni, dia ada 2 implication. Okey, ada 2 implication, ada 2 penyebab. Ya, 2 sebab yang boleh berlaku. Implication 1, dia akan jadi if P, then Q. Implication kedua, dia terbalik. If Q, then P. Okey, ini dinamakan implication. Yang ini pun ada dalam soalan SPM, selalu keluar implication ni. Awak terbalikkan statement tu. Dan lagi satu dalam logical reasoning ni, ayat dia awak tak boleh tukar. Awak tak boleh ubah grammar dia ke, awak tak boleh ubah susunan ayat dia ke. Awak kena ambil exactly sama macam apa yang ditulis. Salin balik. Kalau awak tukar sikit saja, dikira salah. Okey. Tengok contoh. P equal to negative 3 if and only if P cube equal to negative 27. Okey. Ini kita dah ada statement yang pertama. So, sini adalah P. If and only if. Ini adalah Q. Okey. P and Q. Okey. Jadi, implication pertama, dia akan ambil if P equal to negative 3, then ambil yang Q pula. Salin kat sini. Implication kedua, kita terbalikkan. Yang Q menjadi depan, yang P menjadi di belakang. Okey, itu 2 implication. Okey, untuk implication ni, awak boleh tulis terbalik. Implication 2 ni nak letak kat atas, implication 1 dekat bawah. Maksud cikgu, awak tulis dulu if P cube equal to negative 27, then P equal to negative 3. Implication 2, awak tulis if P equal to negative 3, then P cube equal to negative 27. Boleh aja. So, implication tak ada syarat yang mana mesti yang pertama awak tulis. Mana-mana saja diterima. Okey. Okey, implication ni juga, dia ada truth value. Okey, dia ada truth value. Cuba tengok implication yang pertama. If P equal to negative 3, then P cube equal to negative 27. Ini adakah dia true or false? Macam mana pula dengan yang kedua? If P cube equal to negative 27, then P equal to negative 3. Apa pula truth value untuk implication kedua? Cuba bagi cikgu jawapannya. Implication pertama dan implication kedua. Apa truth value untuk implication pertama dan apa dia truth value untuk implication yang kedua? Awak jawab dengan cara bagi dua-dua jawapan teruslah. Okey. Apa jawapannya? True.
True yang mana, Mai? Yang first or second one? Cikgu nak awak jawab dua-dua sekali. Untuk first implication, what is the truth value? And for the second implication juga, what is the truth value? Adakah dua-dua true? Adakah dua-dua false? Atau salah satunya true, satu lagi false? Sebab implication ni pun selalunya pelajar kadang-kadang tersilap bagi nilai dia true or false. Okay? Sebab dia macam hampir sama. Both true. Okay, both true. Mai kata both true. Farah Mariam pun sama, both true. Yang lain-lain? Dua-dua true. Okay. Kita tengok satu persatu. If P equal to negative 3, jadi maksudnya kat sini, cikgu gantikan dengan negative 3. Negative 3 cube equal to negative 27. Okay, true. Betul, true. Okay. Apa jadi dekat sini? If P cube equal to negative 27, then P is negative 3. P cube equal to negative 27, dia kata P is negative 3. So, sini kita bawa ke sebelah. Okay, negative 27. Okay, so P ialah dapat negative 3. Both are true. Okay, boleh implication? So, kita belajar sampai implication, tapi ada lagi 2 worksheet ni. Okay, so sampai kita stop dekat implication. Kita tengok ni. Okey, yang ini tengok contoh dulu. Dia kata dekat sini x equal to 4 if and only if x plus 3 equal to 7. So yang depan ni kita jadikan sebagai implication pertama yang mula-mula, dan kedua, ataupun implication yang kedua kita terbalikkan. Okey, jadi untuk page yang ini ada 4 soalan. So 4 soalan ni cikgu nak awak tulis dan awak send pada cikgu juga. Okey. Okay, siapa yang ada bawa balik modul tu, awak just snap gambar lah. Awak just snap saja gambar dan awak send pada cikgu. Okey. Kemudian yang ini pula okey, simbol ni tadi untuk if P then Q. Okey. Ini untuk if P then Q. Yang sebelah ni adalah untuk if Q then P. Dan cikgu soalan dalam modul minta awak nyatakan P if and only if Q. Okey. Satu contoh dah diberi kat situ. Okey, satu contoh dah diberi. Maksudnya if angle ABC is more than 90, then angle ABC is an obtuse angle. Okey, jadi kat sini kita tahulah ini adalah statement untuk P dan yang di belakang ni statement untuk Q. Okey, sekarang if Q then P, if Q dia ambil balik statement Q yang sebelah tadi kan, dia dekat depan dan P dekat belakang. Jadi awak dah identify yang mana P, yang mana Q. Jadi awak masukkan dekat sini. Okey, masukkan pada jawapan akhir. Yang ni tadi adalah P dan yang ini adalah Q. Okey. Jadi yang ini pun awak siapkan. Okey. A, B, C, D.